Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM 2021 bahagian ibadah tajuk 15 Jenayah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Tingkatan 5 2021? InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan kelas PGPR kita dengan tajuk yang ke-15 dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu jenayah dalam Islam. Okey, dalam bab ini Ustaz akan terangkan ada 5 bahagian. Yang pertama, bahagian maksud, hukum dan dalil jenayah. Bahagian kedua, hukum hudud dan jenis kesalahan. Bahagian ketiga, jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Bahagian yang keempat, hukum qisas dan jenis kesalahan. Serta bahagian yang kelima ialah hukum ta'zir dan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Jadi, kelima-lima bahagian ini kamu semua kena faham. Semuanya adalah di bawah dalam tajuk jenayah dalam Islam. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu maksud, hukuman dan dalil jenayah. Maksud jenayah dalam Islam ialah kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Okey, ingat maksud jenayah dalam Islam ialah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah atau di dalam hadis dan sebahagiannya daripada mahkamah. Hukum. Apakah hukum jenayah dalam Islam? Melaksanakan hukuman jenayah di dalam Islam adalah wajib. Hukum jenayah adalah haram lah. Tak bolehlah melakukan jenayah. Tapi hukum melaksanakan hukuman dalam hukuman jenayah, melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam adalah wajib. Okey. Dalilnya adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Baqarah ayat 178 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Apa maksud qisas? Iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan juga hukuman qisas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Semestinya hukuman qisasnya adalah salah satu daripada hukuman jenayah dalam Islam. Baiklah. Hukuman kesalahan jenayah dalam Islam. Hukuman kesalahan jenayah dalam Islam ada 3 jenis. Yang pertama, hukuman hudud. Yang kedua, hukuman qisas. Yang ketiga, hukuman ta'zir. Ingat, yang pertama hukuman hudud, yang kedua hukuman qisas, yang ketiga hukuman ta'zir. Jadi dalam hukuman jenayah dalam Islam ada 3 jenis sahaja, hudud, qisas dan ta'zir. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu hukum hudud dan jenis kesalahan. Okey, Ustaz nak terangkan di sini maksud dan hukum hudud. Okey. Maksud hukum hudud. Hukum hudud ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran
dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulang di sini. Maksud hukum hudud ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hukum bagi hukuman hudud. Hukum bagi hukuman hudud, hukum melaksanakan hudud ialah wajib. Okey. Kita lihat jenis kesalahan di bawah hukuman hudud jenayah. Apakah dalam hukuman hudud ada beberapa jenis. Sekarang ni kita ke bahagian yang kedua, iaitu hukum hudud dan jenis kesalahan. Bahagian pertama tadi, jenayah dalam Islam, dia ada terangkan hukuman jenayah dalam Islam ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Sekarang kita baru mengenali hukuman hudud. Okey, sekarang kita nak tengok jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Yang pertama, zina. Jenayah zina di bawah hukuman hudud. Yang kedua, qazaf. Apa maksud qazaf? Qazaf menuduh orang berzina. Okey, itu juga di bawah hukuman hudud. Yang ketiga, meminum arak. Bawah hukuman hudud. Yang keempat, mencuri di bawah hukuman hudud. Yang kelima, merompak. Mencuri dan merompak berbeza. Okey. Lima jenayah ini adalah di bawah hukuman hudud. Kerana jika manusia melakukan kelima-lima jenis jenayah ini, maka hukuman yang dikenakan ke atasnya ialah sepatutnya hukuman hudud. Baiklah, Ustaz terangkan jenayah yang pertama, iaitu zina. Apa maksud zina? Zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa ada ikatan nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Okey, hukuman bagi orang yang berzina, hukum terbahagi kepada 2, iaitu penzina yang bukan muhsan. Bukan muhsan ni, iaitu belum kahwin. Ataupun penzina ghairul muhsan. Bukan muhsan. Okey, belum berkahwin, dikenakan 2 hukuman, iaitu sebat 100 kali dan dibuang daerah selama 1 tahun. Itu hukuman dia. Okey, yang kedua, hukuman muhsan. Hukuman muhsan ialah ataupun hukuman orang yang hukuman zina kepada orang yang telah berkahwin. Dikenakan hukuman rejam dengan batu sehingga mati. Itu adalah hukuman bagi jenayah zina. Yang pertama. Kan semua ada 5. Okey. Ini adalah zina dulu. Saya nak terangkan. Okey, yang kedua ialah qazaf. Maksud qazaf. Okey, apa maksud qazaf? Tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Maksudnya qazaf ni menafikan anak kandungan. Biasanya berlaku pada seorang suami menuduh isterinya melakukan zina dengan kata, "Oi, itu bukan anak aku, dalam kandungan kau tu bukan anak aku." Itu dah kira menuduh zina. Okey, ataupun dia menuduh zina seterang-terangan bahawa isteri dia melakukan zina ke atas dengan orang lain, ataupun sebaliknya lah. Okey. Jadi hukuman bagi hukuman zina yang pertama ialah kena sebat sebanyak 80 kali sebatan. Dan yang kedua ialah tidak diterima sebagai saksi. Hukuman qazaf zina ini tidak diterima, hukuman dia tidak diterima sebagai saksi. Baiklah, yang ketiga, Ustaz nak terangkan tentang jenis
Okey, yang ketiga Ustaz terangkan adalah minum arak. Okey, jenayah minum arak. Okey, maksud meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak ataupun sedikit. Hukuman bagi orang yang minum arak ialah 40 kali sebatang. Okey, Ustaz nak terangkan sekali lagi. Sebenarnya tajuk ini ada 4 bahagian saja. Tadi Ustaz ternyatakan 2 kali jenis kesalahan di bawah hukuman hudud. Okey. Jadi sekarang ni Ustaz dah terangkan 3 jenis hukuman jenayah dalam hudud. Jenayah dalam hudud dan hukuman dia. Dia semua ada 5. Okey. Untuk jenis kesalahan di bawah hukuman hudud. Sekarang kita di bahagian yang kedua. Okey, Ustaz terangkan semua ada 4. Yang pertama, maksud, hukum dan dalil bagi jenayah dalam Islam. Jenis-jenis jenayah dalam Islam lah. Yang kedua, hukuman hudud dan jenis kesalahan. Okey. Yang ketiga, hukuman kisos dan jenis kesalahan. Dan yang keempat adalah hukuman ta'zir. Maksudnya, yang pertama, bahagian tadi kita mengenal jenayah dalam Islam. Yang kedua, kita kenal apa itu jenayah hudud. Yang kedua, yang ketiga, kita kenal apa itu jenayah dalam kisos. Yang keempat adalah kita perlu kenal apa itu jenayah dalam ta'zir. Ada 4 je. Sorry Ustaz salah baca 2 tajuk. Okey. Okey. Tadi sekarang kita di bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua iaitu kita mengenali bahagian jenis-jenis kesalahan dalam hudud. Jenayah dalam hudud. Kita dah terangkan kepada zina, kita dah terangkan kisos, kita dah terangkan minum arak, dan yang keempat ialah mencuri. Apa yang dimaksudkan dengan mencuri? Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan secara tersembunyi, tanpa kerelaannya, dengan tujuan untuk memilikinya. Okey, hukuman bagi mencuri ialah potong tangan, lepas tu memulangkan barang yang dicuri. Okey, dan ada kiraan dia lah. Bukan kata dia curi dia curi item banyak tu dia kena terus dipotong tangan. Ada kiraan dia. Ada kiraan. Tapi hukuman dia adalah potong tangan. Itu bagi mencuri. Bukan merompak, mencuri. Mencuri ni dia ambil hak orang lain dengan cara diam-diam. Dengan harapan memang dengan tujuan, bukan harapan, dengan tujuan memang nak memiliki barang orang tu. Itu dah dikira mencuri. Mencuri juga adalah di bawah hukuman hudud. Okey, seterusnya yang kelima ialah merompak. Merompak dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa syariah Islamiah iaitu hirabah. Hirabah bermaksud merompak. Dalam exam nanti kalau dia ada nyatakan hukuman bagi hirabah. Hirabah tu apa? Jadi kita perlu tahu maksud hirabah tu. Takut nanti dia tanya hirabahnya apa, kita terpinga-pinga. Apa maksud hirabah? Hirabah ni bersunat kot. Tak boleh macam tu. Hirabah ni maksud dia merompak. Hirabah di bawah tajuk hukum hudud. Okey. Apa maksud hirabah? Hirabah ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Berbeza dengan mencuri tadi. Mencuri tadi dia diam-diam, senyap-senyap. Hukuman tu dah potong tangan. Yang ni dia melakukan serangan. Serangan kekerasan, hirabah, merompak. Hukuman bagi orang yang merompak, berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan. Jika rompakan itu ada rampasan harta, ada berlaku pembunuhan, maka hukuman dia dibunuh dengan cara dipalang. Dipalang ni ada setengah pendapat ulama kata disalib. Maksudnya dia duduk straight macam bersalib macam tu, kaki kanan, tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, kaki diikat, badan diikat dekat satu tiang, maka dibunuh dengan cara dipalang.
Okey, yang kedua, tidak berlaku rampasan harta, tetapi berlaku pembunuhan. Contoh macam ni, orang merompak, tak sempat nak curi tapi berlaku pembunuhan. Maka hukuman dia perlu dibunuh. Dibunuh. Okey, yang ketiga, jika rompakan itu berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan. Maksudnya dia merompak dan tidak ada yang dibunuh, harta diambil, maka hukuman bagi pelaku tersebut ialah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kaki kanan potong, kaki kiri potong, ataupun tangan kiri potong, kaki kanan potong. Itu hukuman dia, hukuman dalam hudud. Okey, yang keempat ialah jika rompakan itu tidak berlaku rampasan harta dan tidak berlaku pembunuhan. Dia merompak, tiba-tiba tak sempat nak berlaku rampasan harta dan tak sempat berlaku pembunuhan, maka hukuman dia hanyalah dibuang daerah sahaja. Okey, itu adalah kelima-lima jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Okey, seterusnya Ustaz nak pergi kepada hukum qisas dan jenis kesalahan. Apa maksud qisas? Okey, maksud qisas ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud hukuman qisas. Okey, hukum qisas adalah hak mangsa. Ia menjadi wajib jika mangsa mahukan balasan yang sama. Mangsa boleh menggantikannya dengan diat atau memaafkannya. Diat ni maksudnya bayaran pampasan. Hukum qisas ni bermaksud balas balik bagi orang yang kena jenayah itu. Contoh kalau dia kena bunuh ataupun dia kena potong telinga, maka yang dipotong telinga ini boleh berhak untuk menggunakan qisas. So orang yang potong telinga tu dipotong telinganya balik. Itu contohlah. Okey, jenis kesalahan di bawah hukuman qisas. Okey, yang pertama, pembunuhan. Maksudnya serangan yang menyebabkan kehilangan nyawa, hukumannya dihukum mati jika tiada pengampunan daripada waris. Okey, ataupun yang kedua, dibayar pampasan sekiranya mendapat pengampunan daripada waris mangsa jenayah. Maksudnya kalau orang tu waris dia dibunuh, maka hukuman qisas tu dia perlu dibunuh balik orang yang melakukan pembunuhan itu. Dan yang kedua ialah kalau dia memberi keampunan, tak apalah, dia bunuh tu dia tak sengaja kot, tapi pembunuh itu perlu membayar pampasan ataupun dipanggil diyat, D-I-Y-A-T, diyat. Okey, seterusnya yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Perbuatan yang membawa kecederaan macam Ustaz cakap tadi, potong telinga, potong mata, potong tangan, bukan potong rambut potong rambut, ambil rambut, potong rambut dia balik. Okey, itu bukan jenayah kalau potong rambut. Kalau rambut kita pergi kedai gunting, kita gunting, takkan kita nak gunting balik penggunting rambut tu, kan? Ada ustaz gurau je. Okey, yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, contoh sebarang tindakan yang menyebabkan kecederaan, hukuman dia adalah hukuman balas yang sama. Yang kedua, diat atau pampasan sekiranya mendapat pengampunan daripada mangsa atau waris. Sama juga. Kalau nyawa tadi dibalas dengan nyawa atau dapat keampunan, maka kena bayarlah pampasan. Yang kedua tadi, jika anggota badan dicederakan, dikerat dan sebagainya, maka balasan pun dikerat dan balasan. Dan jika ada pengampunan, maka perlu bayar diat ataupun pampasan. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keempat ialah hukum ta'zir dan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Okey, maksud dan hukum ta'zir. Maksud hukum ta'zir, maksud hukuman ta'zir ialah hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah
ta'zir lah kebanyakannya digunakan di dalam Malaysia. Okey, hukum pula, hakim berhak menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahah rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada dalam peruntukannya. Okey, hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Yang terakhir ni, hikmah, kesan baik adanya hukuman jenayah dalam Islam. Yang pertama, untuk mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dalam maksiat yang dilakukan di dunia supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam kalangan manusia supaya manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Yang ketiga, merancakkan perkembangan ekonomi tanpa sebarang ketakutan daripada dicuri dan dirampas. Yang keempat, menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi sesebuah masyarakat dan negara. Okey, Ustaz nak terangkan di sini, bila sebut hikmah adalah kesan baik. Dan kesan baik ini juga, jika kita faham, kita boleh gunakan di dalam kesimpulan, poin kesimpulan dalam menjawab kebat. Okey. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. 21 minit video ini. Ustaz harap kamu 21 minit lebih. Ustaz harap kamu dapat faham dan boleh ulang banyak kali untuk faham tajuk ni. Sebarang persoalan boleh terus tanya Ustaz dan WhatsApp Ustaz, dan sila jawab tugasan yang Ustaz berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.